Topinya Okey. tu. Okey, jalan. Kau gempak. Jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nordin Danish bin Azhan. Nometrik di 2019108765 daripada AT03 Pendidikan Sains Sukan. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang kemahiran memukul yang saya gabungkan dengan kemahiran melecet. Sekejap semua nampak? Keluar? Wah. Keluar Okey, ini RP saya. Okey. Okey, boleh, tak ada masalah. Benda semua bisa diatur. Okey, saya target benda ni patutnya sebelum tu nak buat pada minggu 11. Okey, pada 7 bulan 6 2020. Tapi sebabkan PKP tak dapat, saya anggarkan untuk lakukan aktiviti ni semua dalam masa lebih kurang 1 jam. Okey. First sekali kita akan belajar tentang kemahiran asas hoki iaitu memukul dan hitting. Short grip Okey, standard kandungan iaitu saya nak lebihkan kepada kemahiran pergerakan. Aspek 2, aplikasi pengetahuan dan pergerakan domain, kognitif dan kesukanan. Okey. Kita pergi kepada Okey, standard pembelajaran. Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran. Okey, sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, apa yang objektifnya pada psikomotor untuk melakukan kemahiran memukul sejauh 1 dan 2 meter dengan teknik yang betul dan tepat sebanyak 8 daripada 10 percubaan. Okey, kognitif adalah untuk mengenal pasti teknik yang boleh mengganggu pihak lawan semasa melakukan kemahiran memukul pada jarak dekat semasa dalam permainan. Efektif menunjukkan kesungguhan untuk belajar semasa menjalani aktiviti memukul pada jarak dekat. Laju sangat tak Tak. Okey. Alat bantu mengajar atau bahan bantu belajar yang yang saya nak gunakan adalah kayu hoki, bola hoki, whistle dan pun. Okey. Sumber rujukan daripada buku teks PJPKs dan Sains Sukan, dokumen standard kurikulum dan pentadsiran DSKP. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa pengenalan Saya introduksi. Sukan hoki ialah sukan yang dimainkan di dalam gelanggang khas atau dikenali sebagai turf. Semua tahu pernah tengok turf? Pernah. Padang turf. Pernah tengok Okey. Okey, yang kedua, permainan ini terdiri daripada 11 orang pemain setiap pasukan. Maksudnya ada dalam turf tu ada 22 orang pemain. Semua pernah tengok sukan hoki kan? Ya. Okey. Seterusnya yang ketiga, antara kemahiran asas yang dalam hoki yang terdapat dalam hoki adalah memukul, menolak, menahan, melecet dan menguis. Hari ini saya akan pergi kepada kemahiran memukul dan yang digabungkan dengan kemahiran melecet. Okey. First sekali kita akan pergi kepada memanaskan badan. Memanaskan badan secara dinamik dengan menggunakan alatan. Mengangkat badan bermula daripada anggota bahagian atas hingga bahagian bawah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada fasa perkembangan. Okey, semua tahu kan cara nak memukul bola hoki? Okey. So nampak Nampak Okey. Yang pertama ni jarak kita dengan bola kena lebih kurang dalam satu panjang stick tu. Maksudnya satu stick tu. Jaraknya lebih kurang 1 meter. Faham tak? Kita tak rapat sangat dengan bola. Sebab kalau kita rapat sangat dengan bola, kita tak dapat nak pukul bola tu dengan kuat. Faham tak? Faham. Okey, tengok ni teknik yang pertama. Ni first kali fasa hayunan dia nak hayun. Yang kedua dia dah hayun. Okey, ni fasa ni dah pukul. Tu fasa lajatkan sekali. Okey, tengok yang short grip tu di mana tangan dia. Tengok tangan dia. Dia punya tu tangan dia dekat je. Nampak tu? Lepas tu tangan dia kena masa nak pegang tu, kita punya ibu jari dengan jari telunjuk tu kena macam bentuk V, faham tak?
Okay. Nampak ni semua sebelum masa nak pukul nampak dia rendahkan sikit badan dia, dia bengkokkan kaki dia, lebarkan sikit dia punya kaki untuk keseimbangan. Okay. Okay, kita pergi kepada fasa pengembangan iaitu fasa 1. Saya cuma nak lakukan aktiviti ya. Okay. Semua nampak Okay, para pelajar akan dibagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Satu kumpulan terdiri daripada 3 orang pelajar. Pelajar akan melakukan pukulan menggunakan short grip secara bertiga dalam bentuk segitiga. Maksudnya macam melakukan hantaran je. Okay, contoh dia macam ni. Okay, ada 3. Ada 3 nampak kan? 3 segi. Just buat hantaran biasa je, pukulan. Jarak jauh. Lepas tu pelajar akan melakukan pukulan menggunakan short grip secara bertiga dalam bentuk segitiga. Lepas tu setiap pelajar diberikan 5 kali percubaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa 2 iaitu aktiviti 2. Guru mengarahkan para pelajar untuk menggabungkan kemahiran memukul dan menggelecek. Yang kedua, para pelajar diberikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada kumpulan A, B dan C. Yang ketiga, pemain A memukul bola kepada pemain B dan menunggu di kon 1. Yang ketiga, pemain B menerima dan menggelecek bola sebelum memukul kepada pemain C. Pemain C menerima dan memukul bola ke arah gol X. Okey, nampak ni? Yang warna merah ni, yang warna hitam yang bawah ni dekat dengan goalkeeper ni A. Okey. Nampak? Yang hitam Okey, yang merah ni B dan yang atas hitam tu C. Ni sorry gambar tak jelas sangat. Okey. Yang A ni akan passing pukul bola kepada B. Okey. Lepas tu pemain B akan menerima dan menggelecek bola sebelum memukul bola kepada pemain C. Dia dah gelecek, dia akan pukul bola tu kepada pemain C. Kemudian pemain C terima bola dan terus pukul ke arah gol. Okey. Nampak ada goalkeeper kat situ. Okey. Seterusnya kita pergi kepada fasa 3 iaitu pemain A memukul bola ke arah pemain B. Okey. Pemain B menggelecek bola dan memukul kembali kepada pemain A yang telah bergerak ke hadapan. Pemain A menggelecek seorang pertahanan dan memukul bola ke arah lawan. Faham tak dia punya tu? So dia ada 2 orang. Ada 2 orang pemain. 2 orang pemain dan 1 keeper. Okay. Pemain A ni dia cuma pukul bola ke arah pemain B. Okay. Pemain B ni akan menggelecek. Menggelecek tu maksudnya dia menggelecek dekat, akan ada skittle ataupun kon. Dia akan gelecek kon tu. Okay. Kemudian dia akan pukul kembali kepada pemain A. Bila pemain A dah bagi kat pemain B, pemain A tu terus ke depan, tarik ke hadapan. And then dah gelecek, dia akan bagi kepada pemain A. Dan pemain A akan menggelecek seorang pertahanan. Oh maksudnya ada 3 orang. Ada 3 orang. 3 pemain, 1 keeper, pertahanan dan terusnya memukul ke arah gol. Okay, fasa 3 iaitu fasa penamat. Pemain membuat cooling down iaitu meregangkan badan dari kaki ke kepala. Okay, fasa penutup. Okay, bermula daripada anggota bahagian bawah hingga bahagian atas badan. Okay. Okay, refleksi ni guru membuatkan refleksi pembelajaran kepada murid ni, teknik lakuan ni semua. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Berkaitan dengan memukul short grip ni dengan yang gelecek, gabungan dengan gelecek. Oh maaf, ada fasa kemuncak. Maaf. Okay, fasa kemuncak ni saya akan lakukan satu permainan di mana saya akan bagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Satu kumpulan lebih kurang 5 orang pelajar. Okay, seterusnya setiap pasukan akan bermain secara menyerang dan dalam masa yang sama bermain secara bertahan. Contoh macam satu pasukan tu menyerang, satu pasukan lagi akan bertahan. Faham tak? So tak ada dua-dua menyerang kan? Okay, seterusnya setiap kumpulan diberikan masa selama 5 minit untuk bermain. Okay. Kumpulan yang menjadikan gol paling banyak dalam masa 5 minit dikira menang. Okay, ni nampak ni gambaran dia. Permainan kecil. Nampak? Okay. Itu je. Ada apa-apa soalan tak?
Ya. Dengar ke? Dengar ke? Okey, dengar. Apa beza memukul long grip dengan short grip? Okey, dia punya beza hanya pada ni je, pegangan. Maksudnya? Ya Tengok short grip dia punya tempat pegang tu just dekat hujung je. Nampak kan? Ha. Nampak dekat hujung je kan? Hmm. Kalau long grip antara tangan kiri dan tangan kanan tu akan jauh. Maksudnya yang tangan kanan dia tu akan pergi ke bawah sikit stick. Kan dekat stick kita ada atas tu ada contoh macam ada lingkaran hitam kan untuk kita pegang tu. Bawahnya dah kayu kan. Ya. Okey, sebelum sampai kat kayu tu, lingkaran yang hujung tu kita pegang kat situ. Tangan kiri pegang yang kat hujung atas. Yang tangan kanan tu yang dekat dengan yang lingkaran yang bawah. Kiranya Maksudnya ada gap. Maksudnya ada gap antara tangan kiri dengan tangan kanan. adakah kelajuan bola pun berbeza antara short grip dengan long grip? Dia ikut keselesaan pemain. Sebab ada pemain yang dia lebih suka guna short grip sebab nak memudahkan, dia tak perlu nak pongkok lebih-lebih macam tu. Oh, yes. Okay, betul. Yang lain ada soalan tak? Rasanya tak ada lagi. Anip ada soalan tak Anip? Anip ke Hazwan? Fitri ke? Ya. Saya rasa Fitri macam ada soalan lah. Sebab dia macam blur-blur saya nampak ni. Oh, Fitri ada soalan Fitri ada soalan apa Fitri? Saya tak ada soalan cikgu. Saya rasa saya dah Oh, faham. Ustaz. Okay, faham Faham cikgu. Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau semua dah faham. Okay, terima kasih Sama-sama. Assalamualaikum. Doktor. Oh ya? Ada homework tak? Oh, homework tak ada. Oh, macam main-main adik. Saya ingat betul-betul dia ada kelas mimpi ni. Assalamualaikum.